Allah Ta'ala menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari akhirat esok, di mana hari nakhtimu ala afwahihim, dikunci, ditutup mulut-mulut mereka. Tuan-tuan, kita di dunia, mulut ni mulut yang Allah bagi kita guna, nikmat yang Allah bagi kita guna ni, di akhirat Allah akan kunci. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam surah Yasin, surah yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, yang sebahagian besar daripada kita ada yang dah hafal, Allah Subhanahu wa taala menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari akhirat esok, di mana hari nakhtimu ala afwahihim, dikunci, ditutup mulut-mulut mereka. Tuan-tuan, kita di dunia, mulut ni mulut yang Allah bagi kita guna, nikmat yang Allah bagi kita guna ni, di akhirat Allah akan kunci. Baiknya mulut kita, jahatnya mulut kita ni, esok Allah akan kunci. Yang baik Allah akan bagi ruang untuk dia bercakap, untuk dia buktikan, untuk dia buat mai kesaksian di hadapan Allah. Adapun yang buruk tidak akan dibenarkan keluar daripada mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan depa esok ni, tangan-tangan kita akan bercakap, kaki-kaki kita akan bercakap atas perbuatan apa yang kita buat. Banyak main masjid kaki kita,
dia akan bercakap, ya Allah, kaki yang ni banyak main masjid. Tangan kita banyak buat kebaikan, tangan kita akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pagi ni tuan-tuan, kita nak bercakap, kita nak bicara berkaitan dengan mulut. Pagi ni saya nak bawa bersama-sama dengan tuan-tuan satu hadis Nabi, kisah bagaimana bahayanya mulut ni. Kerana mulut, badan boleh binasa. Bukan sekadar di akhirat, bahkan di dunia lagi boleh menyebabkan kebinasaan. Hanya kerana punca daripada mulut. Dalam satu hadis daripada Wa'il bin Hajar, diriwayatkan daripada Alqamah bin Wa'il, anak dia kata, aku dengar daripada ayah aku. Ayah dia nama Wa'il bin Hajar. Kata dia, inni laqa'idun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'a rajulun yaqudu akhar binis'ah faqala ya Rasulullah hadza qatala aqi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqataltahu? Faqala innahu law lam ya'tarifu aqamtu alaihi al-bayyinah. Faqala na'am qataltah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qataltah? Qala kuntu ana wa huwa naqtatibu min syajaratin fasabbani fa'aqtabani fadarabtuhu bil fa'si ala qarni faqataltuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal laka min syai'in tuaddihi ala nafsik an nafsik? Qala mali malun illa kisai wa fa'si. Qala fatara qaumuka yashtarukanak? Qala ana ahwanu ala qaumi min zalik. Farama ilaihi binis'atihi wa qala duna sahibak. Fantalaqa bihi ar-rajul falamma walla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qatalahu fahuwa mithlu. Faraja'a faqala ya Rasulullah innahu balaghani annaka qulta in qatalahu fahuwa mithlu. Fa'akhadtu bi amrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama turidu an yabwa'a bi ithmika wa ithmi sahibik? Qala ya Nabi Allah la'allahu. Qala bala. Qala fa in dhaka kadhak. Qala Alqamah. Qala Wa'il farama binis'atihi wa khalla sabilu. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Kata Wa'il bin Hajar, kata dia, satu hari tengah kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz jaa rajulun yaqudu akhara binis'atin. Tengah kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba lalu seorang lelaki. Tiba-tiba mai seorang lelaki dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tambak ikat satu orang lelaki lain, dalam keadaan duk heret bawa mai depan Nabi. Kata sahabat ni, masa kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mai satu orang lelaki, dia heret satu orang, yang mana lelaki tu diikat tangan dia. Yang lelaki seorang lagi ni heret mai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi, faqala ya Rasulullah
"Hadza qatala akhi." Dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, orang yang aku tambak ni, orang yang aku ikat ni, orang yang aku berekah ni, dia telah bunuh saudara aku. Kawan ni yang aku bawa mai di hadapan engkau ya Rasulullah ni, orang yang aku heret ni, dia dah bunuh saudara adik-beradik aku." Dia mai tengah duduk-duduk, tiba-tiba mengejut mai. Duk bawa heret orang, mai depan Nabi SAW, bagi tahu, kata kawan yang kena heret ni, dia bunuh saudara. Faqala Rasulullah SAW, "Aqatalta?" Bila Nabi tengok keadaan tu, Nabi tahu dia mai di depan Nabi ni, dia nak buat perbicaraan. Oleh kerana dia ni ada buat satu kesalahan, dia mai depan Nabi nak minta pandangan pendapat Nabi dan hukuman apa yang sesuai untuk nak bagi kepada dia ni. Maka Nabi pun mula, Nabi tanya kepada kawan yang heret yang bawa ni. Nabi kata, "Aqatalta? Betul ke hang bunuh orang?" Nabi tanya dekat lelaki yang kena heret, yang diikat, yang dibawa oleh seorang lelaki tadi ni. Nabi tanya dia, "Aqatalta? Betul ke hang bunuh? Betul ke hang heret ni? Betul ke hang bunuh saudara kepada kawan ni?" Maka jawab lelaki tu apa dia? Qala na'am qataltahu. Bila Nabi tanya macam tu, dia kata betul. Dia ni orang gentleman, dia ni orang jujur, dia tak bohong. Dia kata betul, aku bunuh orang. Aku bunuh kawan, anak, aku bunuh saudara kepada orang yang bawa mai aku ni. Aku bunuh saudara dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qataltahu?" Nabi tanya lagi pada dia. Nabi tanya, macam mana yang boleh jadi sampai pi bunuh kawan saudara dia ni? Macam mana boleh jadi? Nabi kata, "Kok mana cerita yang boleh jadi tiba-tiba hang pi bunuh ni?" Maka dia pun sebut. Dia kata, "Faqala kuntu ana wa huwa naqtatibu min syajaratin fasabbani fa'aghdabani fadarabtuhu bil fa'si ala qarni faqatalta." Dia kata cerita dia macam ni, Nabi. Cerita dia macam ni, Tuhan ya Rasulullah. Dia kata, aku dengan kawan yang aku bunuh ni, kami sama-sama masuk hutan. Kami sama-sama masuk hutan, kami pergi cari buah hutan, kami pergi cari pakakah-pakakah dalam hutan. Aku dengan dia masuk sekali. Tengah aku duduk petik buah, tengah aku duduk masuk dalam hutan ni, tengah kami sama-sama duduk dalam hutan ni, fasabbani, tiba-tiba dia maki aku. Kawan hak sama-sama dengan aku ikut mai tadi ni, masuk dalam hutan ni, fasabbani, tiba-tiba maki aku. Tuan, ini hadis Nabi. Yang kata sahabat ni, yang kata orang ramai pun, yang duduk di zaman Nabi pun, kelaku dia lagu. Ya serupa macam kita, tuan-tuan. Kadang-kadang ada juga dalam hak duk berkawan, kadang-kadang ada juga yang duk maki kawan-kawan ni. Kata dia, aku dengan dia masuk pergi hutan. Bila masuk hutan, tiba-tiba duk tak duk, mulut dia ni dia tak jaga, dia maki aku. Fa'aghdabani, bila dia maki aku pun jadi marah. Bila aku jadi marah, fadarabtu bil fa'si ala qarni. Bila aku marah, maka aku pun pegang kapak aku sekeh kepala dia. Pegang kapak aku ni, aku hentam kapak aku ni dekat kepala dia. Faqataltuhu, maka aku pun bunuh dia. Macam punca apa tuan-tuan? Pasal mulut. Nah, kita kata mulut ni punca pasal mulut. Duk tak duk masuk hutan, kawan tu pergi maki kawan hak seorang lagi geram, pukul dia, lepas tu bunuh dia. Mai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Arab ni dia melawak dia lain macam. Arab ni dia melawak lain macam. Melawak ni mula-mula duk ingat macam kecil, kuih lama rupanya jadi kuih besar, jenis darah panas. Maka tak heranlah, sebab itu di kalangan Nabi-Nabi ni banyak daripada kalangan bangsa Arab. Pasal mereka ni
marah mereka ni tak macam orang Melayu kita. Mereka ni lagi marah mereka ni seakan sungguh. Panas kita ni tak tahu mana. Arab ni kerana satu telaga ya. Satu telaga minyak, dua negara berkelahi. Habis punah kerana rakyat masyarakat mati habis kerana satu telaga minyak ada. Ni yang kata Arab ni, yang kata orang, yang kata Nabi SAW sebut begini keadaannya. Baik. Kemudian Nabi SAW tanya lagi. Faqala lahu Nabi SAW, bila Nabi dengar dia punya kata-kata dia pun dah bagi pengakuan, dia pun dah mengaku, dia pun dah dengar apa yang Nabi sebut, dia pun dah dengar apa yang dia kata. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, halaka min syai'in tuaddi an nafsik. Nabi kata kat dia, hang ada tak apa-apa harta yang boleh digunakan untuk bayar dia sebagai tebusan kepada nyawa yang hang bunuh ni? Nabi tanya kepada dia, hang ada tak harta yang boleh hang guna, yang boleh hang tebus nyawa yang hang dah terbangkan ni? Hang ada tak duit untuk hang nak bayar balik nyawa? Sebab hang dah bunuh kawan tu, hang kena bayar balik. Dia tuan-tuan, dalam Islam ni dia ada dua. Ada pertama panggil dia apa? Hukum qisas, bunuh balik. Buat lagu tu bunuh balik, macam tu. Yang kedua, sekiranya kalau dia nak terlepas daripada hukum balas, daripada qisas tu, dia kena minta maaf dekat keluarga si mati. Orang yang dia bunuh tu dia kena minta maaf. Kemudian lepas daripada tu dia kena bayar dia. Dia kena bayar harga diri, nyawa kawan yang dia bunuh. Maka Nabi tanya dia, hang ada tak ni harta? Sebab hang maki dia, lepas tu hang pukul dia, lepas tu hang bunuh dia, nyawa dia melayang. Lah ni cerita dia, hang nak kena hadapi hukuman. Hukuman dia yang pertama, hang kena qisas. Keluarga si mati boleh balas balik lagu mana hang buat dekat keluarga dia. Ataupun penyelesaian yang kedua, hang kena bayar dia, minta maaf dekat keluarga dia maaf hang kena bayar balik dengan nilai harga nyawa kawan yang bunuh. Maka Nabi tanya dia, bila Nabi tanya dia macam tu, dia pun jawab. Dia kata, qala mali malun illa kisai wa fa'si. Garuk sungguh kawan ni. Bila Nabi tanya macam tu, dia jawab apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni semua orang kenal aku. Dia kata, aku ni semua orang kenal aku. Aku ni tak ada apa. Benda yang ada pada aku ni tak ada apa langsung. Mali malun illa kisai wa fa'si. Kata dia, aku ni harta yang ada pada aku ni kisai, pakaian yang aku pakai. Kisai, pakaian yang aku pakai ni, wa fa'si, dan kapak. Kapak betul aku ni, dia kata. Rupanya kapak hak bunuh orang tadi tu sampai lagi depan Nabi. Ni karut semua. Kapak hak takik orang tadi ni ada lagi. Dia kata, aku ni tak ada harta. Orang pun kenal aku ni bukan jenis berduit, bukan jenis ada harta. Aku ni bukan jenis orang lagu. Harta aku apa dia? Ni baju yang aku pakai ni dengan kapak ni yang aku ada. Kapak ni ya. Lebih daripada tu tak ada. Sampai depan Nabi, dia kata macam tu dekat Nabi SAW. Maka Nabi tanya kepada dia, ni yang kata Nabi SAW, adilnya Nabi dalam penghakiman, adilnya Nabi dalam buat keputusan. Nabi tanya lagi pada dia. Nabi kata, fatara qaumaka yashtarunak. Hang cuba tengok-tengok, kok-koklah ada adik-beradik, kok-koklah ada kaum hang, ada kawan-kawan hang, ada lagi siapa-siapa yang boleh tebus, boleh tolong bayar kepada hang sat, boleh mai ikat jamin kepada hang, boleh bayar sat benda yang berlaku ni. Apa jawab dia? Qala ana ahwanu ala qaumi min zat. Dia jawab lagi, dia kata, tuan tak tahu siapa saya. Dia kata, tuan tak kenal saya ni lagu mana, saya ni siapa.
Dia kata saya ni ana ahwanu ala qaumik. Dia kata saya ni tak ada nilai di sisi kaum saya. Saya ni orang hidup terbuang. Hidup pun orang tak kisah, mati pun orang tak kisah, ada pun orang tak peduli, tak ada pun orang tak peduli. Bahasa Arab sebut apa? Al-wujuduhu kal'adam. Ada dia ni rupa macam tak ada. Aku tu lagu tu, dia kata. Aku ni kira tak ada apa. Tak ada nilai apa. Hidup meluput tepi gantang aja aku ni. Kira macam tak ada apa langsung. Orang pun tak kenal aku pun tak ada kenal siapa-siapa, dan tak ada siapa yang nak main boleh bantu aku. Tak ada siapa nak bawa keluar duit nak tebus aku dalam perkara ni ya Rasulullah. Dia bagi tahu pada Nabi. Bila Nabi dengar tuan-tuan, Nabi tengah pegang tali hak yang ditambak ni. Tali Nabi pegang tali tu. Farama ilaihi binis'atihi faqala dunaka sahib. Bila Nabi dengar dia jawab macam tu, Nabi dah tanya dia, Nabi bagi peluang untuk dia bela diri dia, untuk dia minta, untuk dia buat pengakuan. Kalau apa benda yang boleh Nabi cuba selesaikan masalah dia, Nabi nak cuba selesaikan. Tetapi nampak gaya tak ada jalan penyelesaian. Farama ilaih, maka Nabi tali hak tu ada dekat tangan Nabi ni, tali tu Nabi lempak balik dekat kawan yang bawa mai tadi tu. Nabi lempak balik, Nabi kata apa? Dunaka sahibah. Lah ni terpulanglah dekat hang apa hang nak buat. Aku dah buat keputusan dah ada, ikut keluarga hampa lah. Hampa nak buat lagu mana? Ikut keluarga hampa. Maka kawan yang ambil tadi ni, dia pun ambil balik tali tu, dia pergi. Nabi kata tak ada jalan dah nak tolong dia. Dia sudah bunuh orang. Kemudian aku dah bagi perbicaraan, aku dah bagi tahu dah, kok mana pun dia mesti kena qisas. Kalau dia tak mau qisas, dia kena bayar dia kena bayar balik harga nyawa kawan yang dia bunuh tu. Lah ni oleh kerana dia tak boleh buat apa, aku serah balik kan. Aku bagi balik kan. Ikutlah lagu mana yang hangpa nak buat. Fantalaqa bihi ar-rajul. Maka laki yang bawa mai dekat Nabi ni, dia dapat balik tali tu daripada Nabi, dia pegang tali tu, dia pergi. Dia heret balik dalam keadaan falamma walla. Ini hadis Nabi. Nabi kata dalam keadaan ketika mana hadis ni sebut, dalam keadaan laki tu tengah pusing, patah balik nak balik dah. Tiba-tiba Nabi sebut satu benda. Falamma walla, dalam keadaan dia pusing, tiba-tiba Nabi sebut satu benda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, in qatalahu fahuwa mithlu. Nabi kata kesian dekat dia ni. Nabi kata kalaulah dia ni bunuh balik kawan yang bunuh saudara dia tadi tu, in qatalahu fahuwa mislu, dia dengan kawan hak bunuh orang tu sama aja. Nabi kata dia dengan kawan hak bunuh balik kawan keluarga dia tadi tu sama. Hutang darah, kalau dibayar darah ni tak selesai masalah. Dia takkan selesai masalah. Tuan-tuan, dia apa-apa pun teori dia macam tu. Orang main maki kita maki balik, nak boleh selesai ke? Tak boleh selesai. Dia marah, kita marah, selesai ke? Tak selesai. Lawan bertengkar berdendam ni, dua belah pihak lawan berdendam ni, selesai ke? Tak selesai. Nak selesai macam mana? Satu nak kena, satunya dendam, satu lagi jangan berdendam. Cuba untuk berbaik-baik, baru nak boleh selesai masalah. Satu orang marah, satu orang ni dia tak marah, baru nak boleh selesai masalah. Maka Nabi kata in qatalahu, kalaulah dia bunuh balik kawan tu, dia qisas, dia bunuh balik, memang hukuman macam tu. Cuma Nabi kata kalau dia bunuh balik, fahuwa mislu, dia dengan kawan hak bunuh tadi tu sama aja. Tak ada nilai apa, sama macam tu saja. Tuan-tuan, kawan tadi ni rupanya dalam dia duk patah balik tu, dalam dia duk pi tu, dia duk perembang telinga dengar. Faraja'a, dia pusing tu, dia patah balik. Kawan hak duk heret tadi ni, Nabi dah bagi kat dia, Nabi kata ikut hang nak buat lagu mana, dia pun pusing patah balik pi. Dalam keadaan dia duk pusing tu,
Tiba-tiba bila Nabi sebut, Nabi kata in qatalahu fahuwa mithlu, kalau hampa pi bunuh dia, maksudnya hampa dengan dia, hang dengan dia ni sama. Faraja'a, dia pusing balik. Dia pusing balik. Faqala ya Rasulullah, innahu balagani annaka qulta in qatalahu fahuwa mithlu. Dia kata, betul ke ya Rasulullah, betul ke Tuan, tadi Tuan ada kata kalau aku bunuh dia, kalau siapa bunuh dia sama saja macam dia, betul ke Tuan ada kata macam tu? Fa akhadtuhu bi amri, lah ni macam ni, dia kata ya Rasulullah, lah ni saya serah balik dia ni dekat Tuan, ikut Tuan lah, bi amri, lagu mana Tuan nak kisah, nak bagi tahu, nak habaq, nak hakimi dia, ikut lagu mana, saya turut saja. Saya tak mau bantah, saya tak mau buat apa lah ni, ikut Tuan. Lagu mana yang betul, yang Tuan rasa tepat untuk sama-sama kita selesaikan masalah ni, ikut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini yang kata hikmahnya Nabi, yang kata bijaksananya Nabi, yang kata keadilan, yang kata Nabi ni nak jaga sungguh nyawa. Kerana silap mulut ni Nabi usaha untuk nak jaga. Nabi kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama turidu ayyabu'a bi ismik wa ismi sahibik. Nabi kata, hang mau dak dia ni yang bunuh saudara hang ni, dosa hang dia pikul, dosa hang yang takat hari ni dia pikul, wa ismi sahibik, dan juga dosa saudara yang dia bunuh. Nabi tanya pada kawan yang saudara dia dibunuh ni, Nabi tanya dia, lah ni macam ni, mau dak dosa hang dia tanggung, dosa saudara yang dia ni bunuh, yang dah mati tu pun dia tanggung juga di akhirat nanti. Maka kata lelaki tu apa dia? Ya Nabi Allah, la'allahu qala bala. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, dia kata kalau macam itulah cara dia, kalau macam itulah keadaan dia, maka aku setuju ya Rasulullah. Bala, aku mau, aku turutlah macam mana yang Nabi sebut. Qala fa inna dzaka kadzak. Nabi kata macam nilah yang kita sebut, dan macam nilah secara deal dia, yang nilah ikut keputusan dia. Maka tak ada siapa pun dibunuh, tak ada siapa yang mati, yang bunuh ni kena tanggung dosa orang yang bawa tu dan juga saudara yang telah dia bunuh. Qala Alqamah, kata sahabat yang riwayat hadis ni, farama binis'ati wa qalla sabilahu. Maka laki yang pegang tali tadi ni lepaskan tali tu, wa qalla sabilahu, dan biar laki tu berjalan di jalan, ikut dia lah dia nak pergi mana. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada hadis ni boleh kita ambil pengajaran apa? Yang pertama tuan-tuan, selalu kita dengar kerana mulut badan binasa, kerana mulut badan binasa. Tuan-tuan, kita ni mulut kena jaga. Kuih berumur kita, kuih klasiknya kita, kuih lamanya kita hidup ni, mulut kita bukan lagi kuih pedas, tetapi mulut kita kena lagi cermat, kena lagi jaga, kena lagi betul-betul teliti apa yang terbit daripada mulut kita. Jangan lagi lama, lagi kuih lama, lagi kuih lama, mulut kita ni lagi kuih pedas dengan orang. Kadang-kadang sampai dalam keadaan melampau, nak keluar maki orang tak tentu kalau. Jangan. Ini perbuatan yang Nabi SAW cukup larang. Nabi cukup larang untuk kita ni maki orang. Sebab apa? Kerana mulut badan boleh jadi binasa. Yang kedua tuan-tuan, daripada hadis ni boleh kita ambil pengajaran apa? Bagaimana sahabat Nabi SAW orang yang cukup patuh dengar cakap Nabi. Orang yang cukup patuh dengar cakap Nabi. Dalam keadaan marah dia tadi ni, dalam keadaan rasa dendam dia kepada orang yang bunuh saudara dia tadi ni, oleh kerana yang kata tu Nabi, dia turun. Dia tak bantah wala sikit, bahkan dia patah balik, dia main. Tuan-tuan, ini
kualiti iman sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, manfaat pengajaran daripada hadis ni apa dia? Memaafkan orang yang buat salah kepada kita tu tidak merugikan kita. Tuan-tuan, orang yang buat salah dekat kita ni tak rugikan kita. Bahkan ada satu perkataan apa? Lebih baik tersalah hukum, lebih baik tersalah ampun daripada tersalah hukum. Macam tu. Lebih baik tersalah ampun daripada tersalah hukum. Kita ni punya seronok, excited nak hukum dia, tiba-tiba esok-esok ni mai di hadapan Allah, tuk rupanya kita bersalah. Sebab tak hakimi dia dengan adil, salah. Lebih baik tersalah ampun, biar kita silap, terampun dia ni, bagi maaf kepada dia, itu lebih baik daripada kita tersalah hukum. Sebab tersalah hukum ni tuan-tuan boleh menyebabkan kita ni di akhirat akan didakwa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita maafkan orang tuan-tuan, setidak-tidaknya di mahsyar esok ni kita akan dimudahkan urusan. Tuan-tuan, orang yang buat salah dekat kita, kita maafkan dia. Setiap malam sebelum tidur kita maafkan orang yang buat salah kepada kita. Di mahsyar ketika Allah nak hisab kita, nak kira-kira amalan kita, kita ni mudah. Pasal apa? Tak ada orang yang sabit dengan kita. Tak ada orang yang nak terlibat perbicaraan di hadapan Allah. Kita ni jadi mudah cepat masuk pergi ke dalam syurga, insya-Allah. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang bagi kemaafan ni, Allah bagi izzah, Allah bagi pada dia kemuliaan. Allah bagi kepada dia kemuliaan. Tuan-tuan, pernah berlaku, saya pernah cerita dah dekat tuan-tuan, pernah berlaku di sebuah negara, di satu negara Arab. Kalau tak salah saya di Saudi. Satu cerita, dua orang Arab ni berkelahi. Satu daripada kabilah ni, dua-dua ni mai daripada Mesir. Perbicaraan tu buat di mana? Di Saudi. Lagu mana silap atau lagu mana silap, kawan yang duk melawak ni, kawan yang buat ni, tiba-tiba mata kawan yang terkena ni buta. Kawan mata yang terkena ni buta. Buta ni sampai menyebabkan kawan tu akhirnya meninggal dunia. Bila wakil daripada keluarga tu mai dalam perbicaraan, mai, bila hakim tanya macam mana ni, nak qisas ke, nak bayar balik, nak qisas ke, ataupun hang keluarga nak maafkan dia, aku nasihatkan kepada hang, kalau boleh hang maafkan dia, sebab itulah yang paling terbaik. Apa jawab lelaki ni? Lelaki ni kata macam ni lah tuan hakim, aku ni boleh maafkan dia, tapi yang kata dendam ni, yang kata kami hidup dalam masyarakat kabilah ni, jangan buat main. Kalau aku maafkan dia, esok dia balik Mesir pun, kabilah aku, kaum aku, orang kampung aku nanti ligan dia, nanti bunuh balik dia. Tuan-tuan, kadang-kadang pernah berlaku sampai macam tu. Tetapi memaafkan orang itu sesuatu yang sangat-sangat mulia di sisi Nabi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, kata yang keempat daripada hadis yang kita baca ni, pengajaran yang keempat apa dia? Memaafkan orang ini ialah orang yang cukup kaya. Pasal apa kita kata orang kaya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata laisal ghina. Nabi kata bukanlah orang yang kaya tu orang yang kaya harta, orang yang banyak harta. Walakinnal ghina, akan tetapi kayanya satu-satu orang tu apa dia? Ghinan nafs. Dia itu kaya jiwa dia. Orang yang boleh bagi maaf kepada orang ni adalah orang yang kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa. Tuan-tuan, kita selalu sebut, kita kata apa? Orang yang memaafkan orang, orang yang tak ada dendam kepada orang, orang yang dia tak ada meluat kepada orang lain, dia tak ada benci kepada orang lain. Orang ni hati dia sejahtera dan tenang. Dia tak fikir orang, dia tak benci orang, dia tak meluat orang, dia tak suka kat siapa-siapa, dia tengok semua orang sama. Hatta orang yang pernah buat jahat dekat dia,
dia tak dendam dengan kawan tu. Orang macam ni tuan-tuan, hati dia ni bahagia. Hati dia ni hati yang cukup bahagia. Benda ni yang kita nak didik, dan benda ni yang disebut oleh Nabi SAW, ghinan nafs, orang yang memiliki kekayaan jiwa. Tuan-tuan, nak jadi orang yang kaya jiwa ni bukannya senang. Walaupun senang kita sebut, tetapi susah untuk kita nak buat. Tetapi inilah hakikatnya. Kalau kita berjaya buat, kita berjaya jadi orang yang kaya jiwa, memaafkan orang, tak dendam dengan orang, tak kata dekat orang, tak buat jahat kepada orang, kita bukan sekadar orang yang ada harta, kaya harta, tetapi juga kita ni orang yang kaya jiwa. Begitulah yang kita nak dalam hidup kita, dan begitulah yang Nabi SAW buat, yang Nabi SAW didik, asuh kepada sahabat. Biar jadi orang yang kaya jiwa, biar jadi orang yang kaya jiwa, orang yang hidup jiwa dia luar dan juga dalam dia. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan hadis yang kita sebut ni ada pengajaran yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan hadis yang kita sebut ni ada manfaat bersama, dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk kita amal, kita laksana dan kita buat, insya-Allah. Tuan-tuan, pelihara mulut kita, jaga mulut kita, jaga hati kita. Jadilah orang yang kaya jiwa, kaya juga harta, dan kaya segala-galanya dengan kita sentiasa memaafkan orang, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.